Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Nurul Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayangnya Allah taala pada kita, ya, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian itu diberi kita lagi peluang untuk mengisi ruang yang ada. Selepasnya kita solat subuh secara berjamaah, diberi kita peluang untuk mengisi ruang yang ada, ya, untuk seketika masa
Kita infakkan kepada Allah Ta'ala untuk kita sedikit-sedikitlah dapat cari ilmu. Kerana Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang hari ini mencari jalan, satu jalan untuk dia dapat ilmu di situ, apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan untuk menuju syurganya. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya dikurniakan bagi kita untuk mudah jalan menuju syurganya. Jadi hari ini kita tinggalkan rumah kita seketika saja. Kita pergi ke mana? Pergi ke satu tempat yang Allah Ta'ala sangat suka. Ya, kalau saya pernah sebutkan hari ini tuan-tuan, kalau inilah yang namanya akhirat, yang kita tinggalkan tu yang namanya dunia, insya-Allah yang kita tinggalkan tu kita nanti dapat. Kalau inilah yang namanya jalan akhirat lah ni, yang kita tinggalkan tu seketika tu namanya jalan dunia lah, insya-Allah yang dunia tu nanti kita dapat. Tapi hari ini kalau kita tinggalkan akhirat, kita usahakan untuk jalan dunia semata, akhirat tak dapat. Hari ini kita semai benih padi. Kita semai benih padi. Tuan-tuan, anggaplah akhirat itu sebagai benih padi yang akan tumbuh padi, dan kemudian di celah-celah padi itu, pokok padi akan tumbuhnya rumput-rumput lalang. Insya-Allah di dunia datang. Kalaulah semainya benih rumput yang anggaplah dunia lah kita kata, kita semai benih rumput sungguh-sungguh, tuan-tuan tak akan jumpa benih padi tumbuh, tak. Nisbahnya macam gitulah hari ini. Tanamlah, semailah benih rumput sungguh-sungguhlah. Dekat bendang tu semailah benih lalang, benih rumput apa, semailah tu. Tak akan tumbuh padi nanti dia. Tapi kalau hari ini kita semai benih padi, dia menyibuk je dia tumbuh. Dunia kan, dia akan datang kalau kita pulun akhirat. Dunia datang. Tapi akhirat akan pergi kalau kita pulun dunia. Allahu Akbar. Semailah tuan benih rumput, tak akan jumpa benih padi naik. Tapi semai benih padi untuk akhirat, contohnya lah, benih rumput dia akan naik. Dia bukan menyibuk lah, memang dia kerja dia. Dunia ni dah depan kita. Ya, hari ni kerja untuk akhirat sungguh-sungguh. InsyaAllah dunia akan datang tersungkuh-sungkuh. Kerja je akhirat sungguh-sungguh. Dunia datang tersungkuh-sungkuh. Dunia nyembah kita lah. Nak apa je. InsyaAllah keperluan yang Allah Ta'ala sempurnakan. Ini tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, syukur kita dapat hari ini tunaikan solat fardu berjamaah di mana tempat azan diazankan. Inilah cara terbaik. Pulunlah akhirat. Ujung umur dah tak sampai mana lagi, umur kita tak panjang mana dah. Hari ini Allah Ta'ala kurniakan kita apa? Iman yang sempurna, ibadah yang betul insya-Allah. Iman sempurna, ibadah betul insya-Allah. Tuan-tuan, ulama tu kata apa? Kita sedang menuju jalan ke syurga Allah untuk diberi nikmat. Hari ini kalau iman tak sempurna, ibadahnya salah, hakikatnya tuan-tuan apa kata ulama tu? Kita sedang menuju ke jurang neraka untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Kita yang mana? Iman sempurna, ibadah betul. Macam mana boleh betul? Cari ilmu, insya-Allah dapat. Iman sempurna, ibadah betul. Hakikatnya kita menuju jalan ke akhirat untuk menerima nikmat dari Allah. Hari iman tak sempurna, ibadah tak betul. Hakikatnya tuan-tuan kita berjalan menuju akhirat juga. Menuju mana? Menuju neraka. Untuk kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang ditunggu oleh Allah Ta'ala untuk diberi nikmat. Kerana iman yakin kita sempurna hari ini, dan ibadah kita insya-Allah betul. Kenapa kata iman kita sempurna? Allah panggil kita datang. Allah panggil kita datang. Tanda-tanda ada iman kepada Allah. Allah panggil kita, biarkan panggilan Allah. Takut-takut kita. Sempurna tak iman. Hari ini bila kita datang, kita buat apa? Kita solat 5 waktu. Caranya bagaimana? Caranya berjamaah. Ni ikut cara siapa ni? Kalau tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadahnya betul. Ini ibadahnya tu betul. Kerana ikut cara yang betul. Cara yang Nabi tunjukkan. Jadi hari ini tidak dinafikan. Kalau kita hari salah dalam beribadah, kita khawatir rupa-rupanya kita melangkah menuju ke satu tempat yang ini untuk diazab oleh Allah. Jadi mudah-mudahan nikmat yang tidak terhingga kita perolehi dengan sebab usaha kita sedikit ini. Dia dengan datangnya salat berjamaah, kita dapat mengetahui lagi beberapa perkara berhubung hari ini tentang orang yang tak perlulah datang berjamaah. Kita masih sambung lagi. Ya, ulang sedikit kalau yang lepas, siapa yang tak perlu datang berjamaah? Iaitu ada orang yang menguruskan jenazah.
Dan tentang kematian, mudah-mudahan tuan-tuan saya juga sama-samalah kita beramal dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sentiasa berdoa, ya Allah, lagi-lagi di saat hujung umurnya, apa doa Nabi? Allahumma, yang lepas apa dia? Allahumma a'inni, kata Nabi, ala sakaratil maut. Berapa kalimah tu? 1, 2, 3, 4, 5. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, Engkau ya Allah, permudahkanlah aku ya Allah. Engkau permudahkanlah aku ya Allah di ketika sakaratil maut. Nabi tentu doa pada Allah di saat hujung-hujung umur dia. Apa doanya? Sekali lagi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, a'inni, alif ain nun ya, ain dengan ain. Apa maknanya? Mudahkanlah Allah, mudahkanlah aku ya Allah di saat sakarat maut ya Allah. Allah, mudahkanlah aku ya Allah di saat sakarat maut. Kerana Nabi pun takut saat-saat kematian, sakitnya mati itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amalan kita dah, sekurang-kurangnya lepas sembahyang kita baca dah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Jangan syakarat. Syakarat ni apa nak kata? Manis. Syukar gula, dia sin sakar. Maknanya mabuk. Mabuknya mati. Okey, itu yang lalulah. Berikutnya hari ini kita sambung. Yang lepas juga dibagi peluang. Siapa-siapa yang tak datang ke masjid untuk solat berjamaah, kita boleh dapat tanda yang itu semua pengantin barulah gitu. Kerana orang yang tak datang berjamaah, yang dibolehkan adalah pengantin baru. Pengantin yang baru bernikah, orang yang baru nikah. Tak apa tak nak datang berjamaah. Jadi hari ini orang kampung kita kalau dia tak berjamaah, kita anggaplah dia pengantin baru. Tak apa, tak masalah. Kita sangka baik. Dia ni pengantin baru. Itu pun dia tak boleh berjamaah, hanya sembahyang subuh, isyak, maghrib tak apa. Tapi zuhur dengan asar tidak. Dia tetap kena datang. Jangan, kenapa tak datang zuhur berjamaah? Saya pengantin baru. Tak, dia tak ada. Asar kenapa tak datang berjamaah? Saya pengantin baru. Tidak ada. Isyak kenapa tak berjamaah? Saya pengantin baru. Isyak, maghrib, subuh, pengantin baru tak apa. Jadi hari ini ramailah yang jadi pengantin baru lah di kampung-kampung kita ni. Kampung saya juga lah ramai. Oh, tak dapat datang. Kita sangka baik dengan Allah, wahai Allah. Ramainya pengantin baru di tempat kita. Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, siapakah mereka yang tak perlu datang solat berjamaah? Hari ini, kalaulah kita dapati di masjid kita di mana-mana, khususnya di Korea kita lah, masjid kita, di surau kita, di tempat kita selalu berjamaah. Di situ, imam memanjangkan solat atau meninggalkan sunat-sunat yang ditetapkan, dimasukkan di situ. Imam memanjangkan solat. Imam kita tadi yang solat tak panjang mana pun. Ayat berapa tadi? Ayat 4, ayat 38, 39 tu. Mana Pak Imam? Hilang. 38, 39, 40 ke apa tadi? Ke 39, 40, 41, 42, 43 gitulah. Tu tak panjang tu ayat tu. Jadi itu biasa, normal tu ayat tu. Kalau kita rasa itu panjang sangat, kita carilah mana masjid yang baca pendek. Yang solat subuh buat 2 rakaat, rakaat pertama 2 ayat surah Al-Kautsar, rakaat kedua 1 ayat surah Al-Kautsar. Cari paling pendek, paling pendek. Pedekut. Minta tolong Allah nak cepat. Minta nak banyak. Sembahyang surah Kautsar bagi 2 ke fikir. Boleh jugalah kalau nak buat macam mana tak. Saya tahu ni yang sembahyang sunat ni dia memang bagi 2 ni. Surah Kautsar dia bagi 2-nya. Sebab itu cepat. Sembahyang sunat kat ustaz tak apalah kita bagi pendek. Surah pertama kan sunatnya surah rakaat pertama surahnya panjang sikit kan. Rakaat kedua surahnya pendek sikit, betul lah, cukup lah tu ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tak apa rakaat kedua nanti. Inna syani'aka huwal abtar. Tak apalah. Apa malas? Nak macam mana? Itu masih kira rajin lagi tuan pengungsi. Langsung tak baca surah ni masalah. Langsung tak baca. Kenapa? Solat sunat. Jangan. Walaupun solat sunat baca lah. Paling kurang pun kafirun dah. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas lazimkan tu. Tapi kalau tak nak baca pun tak apa. Tak ada masalah, tak ada masalah. Minta maaf ya kalau kata pemalas. Memang muka pemalas semua pun.
Jadi tadi tak panjang mana? Memang bagus tadi, tonton. Dalam sembahyang tadi dibaca ayat yang ke-43 ke berapa tu? Pak Imam kalau ada kena tanya dia Pak Imam. Suratul Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 43. Apa disebut tadi? Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dah patut dah ada jawapan. Kalau yang dengar ni kan, sekali dengar dah patut dah. Tak payah ditanya lagi. Hoi, dirikan sembahyang. Allah kata, hai, keluarkan zakat. Tak payah tanya lagi kan, macam mana nak sembahyang. Allah dah jawab tepat. Tak payah ditafsir lagi dah. Warka'u ma'ar raki'in. Allah kata kamu kena rukuk. Sembahyang tu rukuk. Ma'a bersama. Raki'in orang-orang yang rukuk. Tak payah nak diterjemah lagi, dah faham kita. Berjamaah itu namanya. Jadi berjamaah itu. Ni andai kata hari ni imam memanjangkan solat. Tadi pendek tu tak ada. Rakaat yang kedua tadi tu ayat 5 ayat aja, tak banyak mana pun. Jadi itu jangan dianggap panjang. Pada saya tak lagi, itu normal tu. Lainlah kalau surah yang pertama Al-Baqarah daripada awal hingga akhir, yang kedua Ali Imran awal akhir, tu kira bolehlah tuan. Saya kategorikan tu panjang. Bolehlah pilih sembahyang lain, tempat lain. Sebab saya tak mampu nak diri, tak mampu kat Al-Baqarah, ketahuan. Banyak sangat ni Allah. Dalam jalan pun tak berapa betul. Diri lagi kurang betul. Jalan tak berapa betul, diri kurang betul. Memang Baqarah habis memang. Sujud tak bangun-bangun nanti. Dan apa? Saking penatnya berdiri. Jadi dia kalau panjang, kita belum lagi jumpa panjang. Paling panjang surah ni lah, saya ingat, iaitu subuh lah, sembahyang subuh. Surah Sajadah dengan surah Dahar, surah Insan. Itu pun kalau tak dipotong. Sekarang dah main potong-potong dah. Dipotong ni surah Sajadah buat 2 rakaat. Tak apalah, dapatlah sunnahnya subuh Jumaat surah Sajadah. Dia 2 surah tu, surah Sajadah dan surah Insan. Alif lam Sajadah dengan hal ata 'alal insani hinum, itu dahri lam yakun syai'an madhkura. Nak ajak kita bersyukur surah tu. Masya-Allah. Nanti baca ya surah Insan. Tengok terjemah, masya-Allah. Siapa-siapa yang hari ini Allah beri nikmat yang menunggu kita di sana, masya-Allah. Apa makanan minuman kita, apa pakaian kita, subhanallah. Baca surah Insan. Semangat hati kita. Ataupun nama dia surah Ad-Dahr. Okey, berikutnya. Apabila seseorang itu tidak berjamaah kerana tidak mahu mengikut imam yang sedemikian. Apa ni imam sedemikian itu? Imam yang hari ini memanjangkan solat atau imam yang meninggalkan sunat-sunat dalam sembahyang. Yang disebut contoh satu sunat yang hayat imam tinggalkan. Contoh satu je. Sunat hayat, bukan senang abad. Tapi kita tak menyukai perbuatan imam ini sehingga kita dibolehkan tak payah ikut jamaah dengan dia. Sembahyang bersama, niat kita nak ni nanti nampak sangat kan, maslahah, jaga maslahah ni. Kenapa kau sembahyang seorang kat belakang, duduk juga dalam saf. Itu dibolehkan. Tapi niat sembahyang seorang-seorang, usalli fardhu subhi raka'atain ada'an lillahi ta'ala. Dengan syarat tuan-tuan, kita tak qasad ikut imam itu dalam perbuatan. Kalau kita tunggu perbuatan kerana lamanya berdiri, imam belum siap baca, kita dah siap baca. Kita tunggu perbuatan imam rukuk, kita tak rukuk. Kenapa tunggu? Imam dah baca, saya belum siap. Saya dah siap baca, imam belum siap. Tunggu imam tu batal. Yang itu jangan buat kerja. Dia sama mufarakah. Kita sembahyang seorang-seorang ikut imam. Sembahyang kita baca kita laju. Imam baca perlahan. Imam bacanya tertil lah. Orang tilil Quran, baca tertil Quran. Kita dah siap, kita pun tunggu lah secongok situ. Kenapa tak rukuk-rukuk? Imam belum siap baca surah. Kapok tadi, siapa suruh mufarakah? Maka kalau ditunggu berdiri lama, qadar apa? Qadar tamakninah tanpa sebab. Qadar tamakninah tanpa sebab. Kenapa tunggu imam? Kita bukan berjamaah dengan imam. Batal. Kan ada yang mufarakah tapi jangan tunggu imam. Kalau kita dah mufarakah, selesaikan sendiri. Sama ada kita terlambat atau kita tercepat. Yang khawatir kita tercepat. Nak rukuk, orang lain semua tak rukuk. Alah, tunggu tu batal. Kerana kita telah keluar daripada qudwah imam, dah tak sama imam. Okey, itu dalam masalah hari ni boleh kita bermufarakah. Solat sunat, contoh sunat. Tuan-tuan, hari ni nak sebut hayat. Berapa
takbir berapa angkat tangan dalam sembahyang fardu rakaat pertama? Berapa angkat tangan dalam solat fardu rakaat kedua, ketiga, keempat? Sunat hayat. Tapi kalau kita lihat imam tinggalkan perkara ini sehingga dibolehkan kita tak berjamaah dengan dia. Apa disebut dalam kitab Safinatun Najah tentang angkat tangan. Kan disebut dalam hadis apa tu? Dan saya nak disebutkan yasunnu. Apa yasunnu? Disunatkan. Raf'al yadain, yasunnu. Raf'ul yadain, disunatkan untuk angkat tangan fi arba'a, pada 4 mawadhi', pada 4 tempat. Itu sunat hayat, bukan ab'ad, bukan. Kalau sunat ab'ad nanti kena ganti sujud sahwi, dituntut. Ini tak sunat. Tapi kalau kita lihat hari ini terlalu ditinggalkan sampai begitu kita boleh mufarakah ataupun tak berjamaah. Apa dia? Yang pertama, ya sunnu, disunatkan yurfa'u, kamu angkat yadain, 2 tangan, fi arba'ah, pada 4 keadaan ni. Arba'ah mawad daripada 4 tempat. 1, di ketika takbiratul ihram. 1, di ketika takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu akbar, itu angkat tangan. 2, indar ruku'. Di ketika kita nak rukuk, Allahu akbar, angkat tangan. 3, indal qiyam ba'dar ruku'. Ketika diri lepas rukuk, angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. 4, indal qiyam ba'dat tasyahhudil awal. Berdiri ketika lepas baca tahiyatul awal. Ini angkat tangan. Sunat. Angkat tangan. Ini perkara kalau terus ditinggalkan jadi tak berapa sedap. Ya, sekali lagi, di mana bila rakaat kedua nanti dah tinggal berapa? Tinggal 2. Indar ruku', indal i'tidal. Rakaat ketiga, nak naik rakaat ketiga, balik semula jadi 3. Indal qiyam, masa diri, indar ruku', indal i'tidal. Yang pertama tadi 1, indat takbiratul ihram, masa takbiratul ihram. Yang kedua, rakaat pertama, indar ruku', masa nak rukuk. Rakaat pertama, indal i'tidal, masa nak i'tidal. 3. Okey, rakaat pertama. Lagi apa? Nak sujud jangan angkat tangan, tak. Ini tinggal. Kerja nak angkat tangan tak sudah. Nanti rakaat pertama nak naik rakaat kedua, ada angkat tangan ke? Tak ada, jangan angkat tangan, bukan tempat. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua, jangan angkat tangan, itu bukan tempat dia. Salah tempat tu. Tuan-tuan, ada kaul ni pendapat ni, guru kita kata apa? Orang yang tahu, dia angkat tangan rakaat pertama, pergi rakaat kedua, dia angkat tangan, Allahu akbar, batal. Jaga-jaga. Dia tahu, dia angkat tangan. Jangan buat. Ini tempat tak dituntut. Batal tuan, ini pendapat. Kenapa batal? Kerana kita angkat tangan naik rakaat kedua, bukan tempat dituntut. Tapi kita pergi angkat di tengah sini. 1, dah berapa anggota bergerak? 2 dah. Kita pun pulang. Berapa 4? Berapa bergerak? 4. Batal. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Kalau dia tahu. Tapi ni yang buat je kenapa? Kerana tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak nak belajar. Nabi kata dalam hadis apa? Man arada dunya, siapa yang hendak dunia, dia kena tahu belajar dunia. Wa man arada akhirah, siapa nak akhirat, belajar. Mesti ada ilmu akhirat. Wa man aradahuma, siapa nak dua-dua, fa alaihi bil ilmi, dia kena ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Jadi kenapa tak tahu ni? Kenapa naik rakaat kedua tak angkat tangan ni? Kenapa angkat tangan? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Masya Allah. Kena tahu tu. Jadinya hari ni jangan buatlah. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, ada angkat tangan? Tak ada. Dia yang ada apa tadi? Sekali lagi, ya sunnu, disunatkan kamu semua yurfa, angkat 2 tangan, yadain 2 tangan, inda fi arba'ah, pada 4 mawadhi', 4 tempat. Tuan jangan lari 4 tempat ni. Jangan lari 4 tempat. 1, indat takbiratul ihram, Allahu akbar, itu kan angkat tangan. Okey, yang kedua, indar ruku', Allahu akbar.
2. 3. Indal i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. 3. 4. Indal qiyam ba'da tasyahhudil awal. Angkat tangan ketika naik daripada tahiyat awal. Maknanya nak masuk ke rakaat ketiga. Yang lain-lain jangan buat. Nanti rakaat kedua pun ada angkat tangan. Nanti kan rakaat kedua, rakaat tiga tak buat. Kenapa Ustaz cerita rakaat pertama je? Rakaat kedua pun tak angkat langsung pula dah. Jadi ingatlah tempat-tempat tu. Dah dilapaskan. Okey, begitu sekali disebutkan. Jangan imam meninggalkan perkara-perkara yang sunat. Yang memanjangkan sembahyang kita tak jumpa lah sini sembahyang panjang macam mana pun. Okey. Berikutnya lagi, imam selalu meninggalkan sunat-sunat. Contoh sunat ab'ad. Sembahyang di masjid sini memang imam tak akan baca doa iftitah. Tadi mana imam baca doa iftitah? Baca ke tadi? Semua tak berani ngaku ni hayal semua apa tadi sembahyang. Tadi imam baca. Kalau kita pergi ke satu tempat tu, doa iftitah ni sunat ab'ad. Dia kalau tertinggal ganti sujud sahwi. Kita di masjid kita ni imamnya memang tak nak baca. Tuan-tuan, kita boleh tidak berjamaah dengan dia kerana ditinggalkan. Dalam mazhab Syafi'i kan doa iftitah kan sunat ab'ad kena baca. Kalau tak baca ganti sujud sahwi. Jadi dia tak baca, tinggalkan. Kerana apa boleh tinggalkan? Kerana dia meninggalkan perkara-perkara sunat dituntut. Tadi sunat ringan. Ini sunat yang dituntut. Lagi ada lagi satu lah. Apa lagi? Kita berjamaah dengan imam. Imam takbir intiqal ni tak dengar, kita tak dengar. Takbir nak sujud. Allahu akbar. Allahu akbar, kita tak dengar ataupun dia tak baca. Ini pun tak perlu juga. Sebab kita pun tak tahu apa pergerakan dia. Yang belakang dia kita nampak tak apa yang belakang sana. Jadi sebab itu penting kan. Itu sunat. Imam takbir tu nak mengiringi rukun intiqal itu sunat hayat aja, tak penting pun. Tapi bila berjamaah jadi sangat penting. Kerana jamaah akan membaca pergerakan rukun dengan takbir intiqalat-nya Pak Imam. Okey. Contoh hari ni, tertinggal doa kunut, tak apalah tertinggal. Ni esok pun tak baca, esok pun tak baca. Maka tuan-tuan kita boleh buat pilihan. Di sini diuzurkan. Tak perlu ikut dia. Tak apa. Kerana dia meninggalkan perkara-perkara sunat. Tuan-tuan, kalau kita tertinggal doa kunut, maka 4 tertinggal. 4 ke 3? 4 ya. Satu apa? Diri tertinggal. Bila kita tertinggal doa kunut, ya kalau yang kita sembahyang sorang-sorang lah. Berjamaah ni kita dikawal tak apa. Apa? Dirinya tertinggal. Doa kunutnya tertinggal. Apa lagi? Salawat atas nabinya tertinggal. Atas sahabat nabi tertinggal. Dia 4 sekali. Diri, doa kunutnya, salawat atas nabinya, atas sahabatnya. Ucap salawat atas sahabat. Ini tertinggal. Tertinggal terus. Satu lagi, tahiyatul awal. Tahiyat awal tu sunat ab'ad tu. Tertinggal tahiyat awal, apa kita tertinggal? Tertinggal duduknya, tertinggal tahiyat awalnya, tertinggal salawat atas nabinya. 3. Ya, tertinggal 3. Jadi perkara-perkara dalam kita lah, mazhab kita ni ambil berat sangat. Jadi kalau imam selalu tinggalkan tahiyat awal, tak tahulah kenapa solat zuhur tinggal tahiyat awal hari-hari. Kenapa rupanya hari ni nyawit belum siap. Tiap-tiap harinya zuhur baru nak pergi nyawit. Jadinya nak kerjakan kebun tu, bukan imam sini mam, bukan. Tak, ni cakap ya, bukan sini tak. Jadinya memang tinggal dia. Kenapa tinggalkan? Boleh tak tinggalkan tahiyatul awal? Boleh. Siapa kata tak boleh? Tahiyat awal ni boleh tinggalkan. Macam mana Tuan Haji kalau sini? Kalau imam tinggalkan tahiyat awal, kita nak buat apa? Subhanallah. Ini ada masalah ni kan? Besar masalahnya ni. Kalau imam tinggalkan tahiyatul awal, imam tinggal dengan sengaja atau terlupa, imam tak boleh balik turun semula. Dengar. Memang kita tak buat pun. Imam kalau tertinggal tahiyatul awal, tertinggal tu maknanya terlupa lah tu. Dia pun naik. Ataupun dia sengaja, dia tak boleh turun semula. Nak ngapa turun? Makmum bagi menyibuk. Subhanallah. Subhanallah. Menyibuk je Pak Makmum. Tak payah, biar je. Ini sunat. Imam pun tengok apa benda kau subhanallah. Memang batal lah. Langsung imam pun terus turun.
Duduk baca tahiyat awal, solatnya batal. Makmum pula. Makmum bangun terlupa atau sengaja. Kalau sengaja tak dituntut turun. Kalau nak turun pun boleh. Kalau terlupa kena turun. Sekali lagi. Makmum. Imam duduk baca tahiyat awal. Dia bangun terus diri tegak. Saya tengok imam dia terlupa. Rupa imam duduk tahiyatul awal. Dia bangun sengaja ke tak sengaja? Sengaja kalau dia nak turun boleh. Tak sedap lah turun jugalah. Dia turun boleh. Kalau tak sengaja dituntut turun. Imam boleh turun tak? Imam tak boleh. Imam sengaja ke tak sengaja ke, dia turun batal. Makmum sengaja ke tak sengaja ke, dia turun tak batal. Kerana qudwah, kerana ikut imam. Okey. Itu masalah imam baca. Hari ini imam tak baca. Imam tinggal sunat, imam tinggal. Imam turun Allahu akbar. Rakaat ketiga. Mana tahiyat awalnya? Di ketika itu kita apa nak buat? Kita nak suruh imam turun ke, kita nak diri ke, kita nak baca? Kalau imam tinggal tahiyatul awal, saya, tuan-tuan dan puan-puan, wajib tinggalkan. Jangan buat. Siapa imam tinggal tahiyatul awal, kita pun duduk baca tahiyat awal, batal lah sembahyang kita. Okay? Ini tahiyatul awal. Imam tinggal, kita mesti ikut imam, tinggalkan. Jangan baca. Kalau imam diri, kita ingat imam lupa, kita pun baca tahiyatul awal, solat kita batal. Sekali lagi, tahiyatul awal, imam tinggal, kita wajib tinggal. Imam buat, kita boleh tinggal. Ini tahiyat awal. Imam tinggal, kita mesti tinggalkan. Imam buat, kita boleh tinggal. Okay? Jadi imam tahiyat, kita tak nak duduk tahiyat awal, kita diri tegak, tunggu je tak apa, tunggu ke atas. Kenapa nak tunggu ke atas? Kerana imam belum siap baca tahiyatul awal. Berdiri tu sama ada nak terus baca Fatihah atau tunggu imam naik baru mula baca Fatihah pada rakaat ketiga. Okey, ini masalah. Ini kalau kita jumpa di masjid ini imamnya selalu tinggalkan sunat apa ni, maka kita diuzurkan, tak ikut dia tak apa. Okey. Tadi doa kunut. Ni pun dah. Ni doa kunut tak ada masalah. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita boleh buat. Itu lain doa kunut. Doa kunut. Imam tinggal, kita boleh buat. Imam buat, kita boleh tinggal. Maknanya kalau imam terus sujud, kita baca Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wasallam. Dah cukup dah. Cukup dah. 4 ada kat situ. 4 lah. Doa kunut kan ada 4 dia punya rukun terletak kat situ. Apa dia? Doa mohon, puji, salawat Nabi pada sahabat. Apa mohonnya? Allahumma ghfirli. Wahai Allah, ampunkan dosaku. Pujinya apa? Ya Ghafur. Wahai pengampun. Kan puji? Wa sallallahu ala Muhammad. Salawat Nabi wa ala alihi wasallam pada sahabat. Okey, doa kunut imam buat, kita boleh tinggal. Imam baca doa kunut, kita duduk bawah. Sama ada nak sujud ke tak apa. Duduk je. Nanti bila nak sujud, tunggu imam turun, kita sujud sama. Kenapa lah dah berjamaah tak nak ikut imam pula? Okey. Imam buat, kita boleh tak buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Kak Hajar, jangan pening kepala. Okey, semula-semula sian. Ni doa kunut hari ni. Okey. Tadi saya jadi imam. Nak berangan nak jadi imam pula. Dah baca tak bagus saya ni. Okey. Saya tak baca doa kunut. Kak Hajar fahamkan betul ni, jangan risau. Okey, saya lepas sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa mil'u ma ba'dahu wa mil'u ma bainahuma. Saya pun terus sujud. Jamaah boleh tak buat doa kunut? Boleh. Imam sujud, jemaah banyak doa kunut boleh. Okey, selesai satu. Sekarang, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Imam baca doa kunut, Allahumma hdina.
Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kita imam baca doa kunut, kita pun bagi turun. Boleh tak? Ha? Boleh. Doa kunut tak apa. Imam doa kunut, kita turun. Turun tu nak sujud ke nak duduk tunggu sujud sama imam, tak apa. Saya tak ngajar. Saya tak ngajar nanti besok dia pergi buat satu jemaah semua pergi duduk imam doa kunut seorang. Imam kena ubah Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah, binasakan ya Allah orang-orang degil nak ikut aku. Allahumma hdina. Okey. Mudah-mudahan jelas. Okey, saya sekali lagi. Saya baca doa kunut, makmum semua turun. Boleh tak? Boleh. Saya turun, makmum semua diri. Double kalau double. Saya turun, makmum semua diri. Boleh tak? Boleh. Okey, saya baca tahiyat awal. Saya baca tahiyat awal. Makmum semua diri. Boleh tak? Saya baca tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salam. Loh, kau kafir tangi. Tak. Terlajak. Jaga Arab pula. Makmum semua diri. Kata baca tahiyat awal. Boleh tak? Boleh. Hari ini imam diri, makmum semua baca tahiyat awal. Boleh tak? Tak boleh. Semula tahiyat awal. Semula je. Nanti ada garu macam-macam ni tak penting kepala aku ni kan. Okey, tak ni tak penting ni, okey je, biasa je. Tahiyat awal Sekarang rakaat yang kedua. Imam baca tahiyatul awal, at-tahiyyatul mubarakatus. Makmum semua diri. Atau tak kira lah ada yang duduk diri. Makmum diri. Boleh tak? Boleh. Makmum imam tahiyat awal, makmum diri. Boleh. Sekarang satu lagi. Imam diri. Makmum baca tahiyatul awal. Boleh tak? Tak boleh. Imam kalau dia berdiri, adalah berketul-ketul makmum yang baca tahiyat awal dia duduk je. Sembahyang dia batal. Bila dibolehkan dia tak batal? Bila dia niat mufarakah. Bila dia tak batal? Niat mufarakah. Aku tak ikut imam. Bacalah tahiyat awal sendiri. Ini masalah. Dia sunat tapi jadi wajib ketika datang perkaranya tu. Ni perkara ni tak ada masalah dia. Apa lagi? Sujud sahwi. Boleh masuk terus 4-4. Tak penting jangan penting, tak apa. Sujud sahwi. Tertinggal doa kunut tadi. Lepas innaka hamidum majid, Pak Imam terus bagi salam. Salam bermuka je. dia pun lupa yang dia terlupa. Apa cerita? Lepas innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun lupa. Patut dia buat sujud sahwi kan? Okey. Boleh tak kita buat sujud sahwi? Okey. Imam sujud sahwi, kita mesti sujud sahwi. Dah 3 dah tu. Imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Ingat mudah-mudahan ingat dia. Imam sujud sahwi, kita mesti sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Tapi tak sah. Tak sah kenapa? Kerana imam belum beri salam. Belum habis. Belum habis lagi. Bila kita nak sujud sahwi? Setelah imam beri salam. Paling kurang salam pertama, dia dah habis sembahyang. Siapa yang imam tadi tertinggal solat subuh, imam tak sujud sahwi, dia sujud sahwi sebelum imam beri salam, sembahyang subuh dia batal. Okay, sembahyang subuh dia batal. Asalnya dah tak ada masalah pun. Asalnya sah. Asal dah okey dah. Sujud sahwi itu sunat. Tapi dia jadi datangnya wajib. Itu ditangkaplah kat situ. Sekali lagi. Imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Syarat mesti imam dah beri salam. Jangan imam belum. Ini memang lupa ni. Memang kerja ni kalau tengok muka imam ni memang muka lupa. Memang tahiyat dia tinggal. Dia memang lupa. Kenapa? Lupa. Nak sujud sahwi pun lupa, double lupa. Jadi kita tahu, maka kita sedia ni. Pastikan jangan, oleh kerana kita tahu ni memang sah ni. Dia tak sujud sahwi punya ni dah memang sah. Dah daripada setiap hari dia. Jadi hari ni kita
jangan mendahului dalam sujud. Imam bagi salam baru kita sujud sahwi. Okey, dah 3 perkara tu semua sunat. Yang keberapa? Yang ketiga ni nanti ada lagi ni nak bagi contoh sedikit. Tuan-tuan dan perempuan tadi datang solat subuh, imam dah sujud. Kita namanya apa? Masbuk. Imam dah sujud. Kita takbir, terus kita lepas takbir, sempurna takbirnya, sempurna dirinya, kita terus sujud kan, wajib ikut dia. Kemudian duduk antara dua sujud, kita ikut wajib, ikut tu ikut wajib, bacanya tak wajib. Imam sujud lagi, wajib ikut. Imam baca tahiyat, tak wajib ikut baca tahiyat, wajib duduknya. Bacanya tu kita tak wajib. Kita masbuk tadi. Kita datang tadi, imam dah nak pergi sujud dah. Tahu tak? Imam tadi tu tak baca doa kunut. Kemudian bila innaka hamidum majid, imam pun pergi sujud sahwi. Kita yang tadi tak jumpa masalah imam tertinggal, kita kena sujud sahwi tak? Susah nak jawapan ni kan. Jawapan ni senang je. Imam buat, kita mesti buat. Imam buat. Jangan kita kata, tadi imam masa doa kunut, aku masih kat rumah. Punya laju macam mana ni motor tu. Sampai sini terkentut. Main air lagi pula, kecepar, wuduk tak sudah. Sempat tu. Imam tadi tak buat doa kunut. Imam sujud sahwi. Kita tak jumpa pun masalah imam tadi. Kita kena sujud sahwi tak? Kena sujud. Kerana imam sujud sahwi. Mungkin subuh kita tak nampak. Zuhur lah, zuhur. Kan? Imam tertinggal tahiyatul awal. Kita datang rakaat ketiga. Imam tertinggal tahiyat awal. Tak ada rakaat keempat ke kelima. Pas ada semua sedah ni, jadi dia jawapannya betul. Kalau tak, dah merapu jawapannya. Tahiyat awal kan rakaat kedua kan. Kita datang rakaat ketiga. Kita tak jumpa pun imam punya hal lupa. Kita nanti, imam rakaat keempat, kita ada lagi 2 rakaat. Imam sebelum bagi salam, imam sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi tak? Kita kena sujud sahwi tak? Kena. Wajib. Apa pasal nak sujud sahwi? Pasal kita dah ikut imam. Mana tahiyat awalnya? Kita tak jumpa salah tu, kita tak jumpa. Pegang imam sujud sahwi, wajib sujud. Saya tak nak sujud. Saya tak kira lah. Tersujud lah kawan. Boleh tak? Boleh. Syaratnya mufaraqah. Keluar. Jangan keluar ngondo-ngondo. Mufaraqah. Tak, dekat situ je. Niat apa? Niat tak ikut imam. Okey, imam sujud sahwi. Kita tak nak sujud sahwi. Kita niat mufaraqah. Niat keluar daripada imam. Tak ikut imam. Itu baru sah. Kalau imam sujud sahwi tuan tak buat dengan kita punya alasan apa? Aku tak jumpa salahnya. Ketika salah, aku lagi masih dalam tandas. Ketika salah, aku lagi masih berwuduk. Ketika salah, aku tak entah dekat jalan sebelah sempang mana entah. Maka bila dah berjamaah, wajib ikut. 3, selesai. Mudah-mudahan. Kalau ada masalah, berlakulah insya-Allah. Satu lagi. Apa dia? Apa lagi satu? Tok, ngusi? Sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud sajadah. Ini paling berat. Imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Ambil jadual tu kita tahu. Okay. Surah sajadah kan panjang. Pak Imam baca pula awal akhir, Masya Allah. Memang panjang betul lah. Jadinya hari ni surah sajadah dibacanya. Surah sajadah tu kita masih kat rumah, baru bangun tidur. Sempat gosok gigi lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis. Wuduk pencicil, wuduk terus pergi. Sampai sini imam sambung. Imam belum sampai pada ayat sajadah. Sempat kacau tu. Kita pun takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam habis baca ayat. Imam sampai ayat sajadah. Imam mau sujud. Imam pun sujud. Apa kita nak buat? Kita kena ikut Fatihah baru 1 ayat. Belum lagi pun, belum Fatihah pun. Apa kita nak buat? Kita wajib sujud. Sujud sajadah, wajib sujud. Imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal.
Okey. Imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Saya belum habis baca Fatihah. Takkan saya nak berhenti Fatihah separuh ayat? Fatihah kena berhenti. Fatihah kena berhenti. Ingat ayat berapa, nanti bangkit semula, sambung. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum apa? Fakhaw. Tu ayat dia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Tu ya di situ. Lepas daripada tu, imam sujud tadi kita tak jumpa pun. Kita datang baru masuk syarat dah takbir. Dah takbir mana dah, kita dah makmum dah. Dah takbir sempurna dah. Allahu Akbar. Dah makmum, mesti sujud. Kalau tak nak sujud, jangan takbir dulu. Ataupun masuk, bila sujud kat belakang. Kenapa? Memang imam pun baca ayat surah sajadah. Jumpa kita belum masuk masjid, boleh sujud kat luar, tak apa. Itu tak wajib, sunat. Tapi yang saya kata wajib, imam sujud, mesti kita sujud. Ada makmum, dia jaga bacaan imam. Sampai pada ayat sujud itu, imam tak sujud, imam terus. Kenapa? Imam terlupa. Boleh tak makmum sujud? Tak boleh. Kalau makmum sujud, solat dia batal. Sekali lagi, sujud sajadah, imam sujud, kita mesti sujud. Imam tinggalkan, kita mesti tinggal. Jangan buat. Sujud sajadah. Okey. Selesai. Tahiyyatul awal. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Ayat awal okey. Sujud sahwi, imam buat, kita mesti buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Apa lagi satu? Doa kunut, imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita boleh buat. Dalam kitab kita akan dapat namanya sunat yang jahat, sunat yang bertelengkah. Asalnya sunat jadi wajib. Okey, sila. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ya. Dia kalau tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Masalah ni jamaah ada yang faham, ada yang tak faham. Ini hari Jumaat. Dia ingat ni hari Selasa. Kerana tak tahu hari, itu cerita lain dah. Kerana lupa hari. Dan yang Jumaat sendiri, dia tahu imam bawa ayat surah As-Sajadah. Maka kalau kita tadi jemaah baru nak mula, beritahu. Hari esok pun beritahu lagi. Kerana memang ambil sunnahnya, bukan kerana kita nak kejar tu. Jangan kita kata nak sujud sajadah, nak kerana sunnahnya hari Jumaat ayat surah Sajadah. Maka beritahu. Siapa yang dah beritahu dah, imam sujud, dia tak sujud, dua je. Orang ini kalau dia jahil, dan dua dia lupa sembahyang dia sah. Dia tak tahu sampai bila dia tak tahu. Gitulah. Dia dua, satu jahil, satu lupa. Dia terlupa imam sujud tu. Takkan dia lupa, nampak dia kejam. Jadi dia tak buat. Jadi ini kalau dua ini, satu lupa, satu bodoh. Kita cakap bodoh pula, tak sedap, jahil bahasa Arab sikit. Maka orang ini sebenarnya sah. Tapi kalau dia tahu, dia tak nak buat, dia mesti ambil satu jalan apa? Mufarakah. Itu mesti. Dia tahu dia tak nak sujud sajadah ni, dia tak nak sujud. Dia mesti mufarakah. Dan mufarakah dia kena buat kerja sendiri. Jangan dia buat-buat ikut imam tu. Lagi kalau dia menunggu. Okey. Ini kadang-kadang kita tak biasa kan. Imam sujud kenapa ni? Balik kampung dia kata, saya sebab apa? Ada sahabat tu, dia pergi jauh tuan-tuan. Nama satu kampung tu Kampung Tui. Ada orang sini Kampung Tui?
Ada. Sahabat saya tu pergi kampung situ. Dia ni tak pernah jumpa sembahyang subuh, Jumaat, surah sajadah. Bila dia ikut, orang itu semua sujud. Dia tak sujud. Balik dia tanya saya, orang sana sembahyang sesat tu. Belah, sembahyang sesat, sembahyang salah. Kenapa? Dia buat sujud, kemudian dia naik semula, baru rokok. Itu bukan sesat tu, bukan salah. Itu sujud sajadah hari Jumaat. Rupanya ada orang tak tahu. Jadi tuan-tuan, tadi Tuan Haji Jufri tanya kita, Tuan Musi kata apa? Dia tak tahu imam sujud dia diri tegak je. Boleh tak diri tegak? Boleh, syarat mesti mufaraqah. Dan mesti dia keluar. Dia niat tak ikut imam. Boleh dia buat sendiri. Kalau tidak, solat dia batal. Ambil dia punya susunan ni, sujud sajadah imam buat, mesti buat. Imam tinggal, mesti tinggal. Tu tuan. Okey, jelas. Jadi kita pun nak iklankan, dah bagi tahu ni suruh, kalau macam sini kita dah maklum dah, memang subuh Jumaat memang surah sajadah, kita dah tahu. Ada yang tak tahu tu kena ikut. Jadi dia tak tahu dia apa imam buat, bila ramai ikut majoriti. Jangan minoriti ada 2 orang, dia orang tak tahu ni, ikut yang ramai tu. Okey. Sampai mana tadi situ? Insya-Allah. Allah. Dia kena kabut dia nampak orang sujud. Kena diiklankan lagi lah tu. Tapi yang ni insya-Allah lah kita dah faham, yang kita jelas-jelas ni. Siapa yang tak nak buat sujud sajadah Jumaat esok, imam buat, dia boleh tak buat. Syarat mesti mufaraqah. Lepas ni Haji, siapa-siapa tak nak sujud sajadah mufaraqah ni daripada awal, sila. Mudah-mudahan saya dengar. Haji, ambil. Kat Mekah Madinah. Orang tak tahu tak? Dia tak tahu dia pergi ikut sujud dia. Tak apa. Dia tak tahu, dia kena ikut je perbuatan, sebab namanya qudwah. Qudwah tapi ikut perbuatan tu. Kita tak tahu. Kita kita rokok. Tak apa, kerana jahil, maknanya tak tahu. Dan kerana lupa. Dia 2 je. Imam rupanya sujud, kita rokok. Itulah masalah. Jadi kita kena peka dalam masalah itu. Memang berlaku Tuan Haji. Yang baru-baru tak pernah jumpa. InsyaAllah dah faham kat sini. Okey, lepas ni insyaAllah faham. Tadi Puan Hajah tanya, macam mana kalau berlaku di Mekah, tiba-tiba kita rokok. Adakah rokok kita sengaja? Tidak. Kalau kita rasa dah rokok, aku nak teruskan dengan aku, mufaraqah je. Kita rasa ragu kan? Rupanya imam sujud sajadah, kita dah rokok. Kalau kita rokok tadi, kita ikut imam tak mengapa. Wajib di ketika itu ikut imam. Kenapa rokok? Kerana kita tak tahu. Tak apa. Sembahyang kita sah. Tapi kalau kita sengaja imam sujud sajadah, kita sengaja rokok, apa hal kita ni? Kenapa sengaja rokok? Kerana saya tak nak sujud sajadah. Maka rokok kita itu sebabkan sembahyang kita batal. Boleh rokok? Boleh. Ni mesti mufaraqah. Di sana tempat yang ramai, kita tak tahu. Okey, awal je. Dia bila rokok, dia terus pergi. Kerana nampak kita rokok, orang sana sujud rupanya. Tak apa, teruskan aja. Terus saja, tak apa. Kita yang rokok kita di ketika itu di tempat yang salah. Salahnya apa? Salah kita tak ada qudwah, qaf dal wa ta marbutah. Qudwahnya apa? Ikut qaf dal wa ta marbutah tu, maknanya ikut imam buat. Bila kita rokok nak rokok, sujud, tak apa. Tak perlu sami Allah lagi sujud, tak. Ikut perbuatan itu. Syaratnya apa? Tak tahu dan lupa. Syarat 2. Sengaja tidak. Okey. Imam sujud sajadah, kita sengaja rukuk. Imam sujud sajadah, kita sengaja rukuk. Solat kita batal kalau rukuk tak niat mufaraqah. Batal. Kerana apa? Kita ikut dia. Sujud sajadah ni sunat jadi wajib bagi makmum ketika imam sujud sajadah. Habis 4 tu mudah-mudahan. Ini namanya sunat-sunatnya. Ada lagi tak? Sebelah mana? Kalau sebelah sana tak apa dengar, nak kena sampaikan lah telinga ni. Boleh kuat tak suara?
Oh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rajin benar nak angkat tangan aja. Tak. Okey. Dalam nak bagi sujud sajadah, tak ada angkat tangan. Tak ada. Naik nanti pun tak ada. Bacanya tu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa samasaqahu wa itu tu bacanya tu sunat. Tuan kita nak sampai apa panjang kan? Sampai apa? Wajah Nabi Muhammad. Sampai apa tu? Maka panjang tu Allah saya lupa baca kan. Cukuplah subhanallah. Nak baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa samasaqahu wa sawwarahu wa tuwatbihi wa bihaulihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita kata panjang kan. Cukuplah subhanallah. Cukup. Subhana rabbiyal a'la. Cukup. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup tak apa. Jangan tak hafal. Taruh tulisan kat depan. Sujud pakai dagu. Kenapa? Nak baca tulisan tu, taruh teks kat depan, sujud sajadah pakai dagu. Kenapa nak baca? Tak sah kerana sujud dengan dahi. Jadi tak apa, kalau tak hafal tak apa. Dia panjang tu, ada 8 lengkap tu. Panjang mungkin kan 8 kali 5. Jadi 8 ke 10. Cuba kiralah di situ. Dia tak ada masalah. Bacanya tu sujud sajadah bersama imam hukumnya wajib, baca dalam sujud sunat. Tak baca pun tak apa. Okey. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu diceritakan. Ini adalah kerana sedangkan mufarakah daripada imam yang begitu sifatnya dibenarkan. Okey. Maka kalau imam macam gitu, imam tinggalkan perkara sunat, kita mufarakah pun dibenarkan, lagi dibenarkan tak payah ikut. Lagi dibenarkan. Okey. Ada nak tanya tak? Ini rasa tak adil dah. Jumpa kita sambung ke situ lagi dah akan datang. Okey. Insya-Allah. Kita bagi siapa nak tanyalah. Ini dah halang-halang dah bagi peluang tanya, mungkin ada peluang. Karena selesai insya-Allah. Saya ulang sekali lagi. Jadual perkara sunat jadi wajib. Paling tinggi sujud tilawah. Saya ulang, imam buat kita mesti buat, imam tinggal kita mesti tinggal. Yang kedua, tahiyatul awal. Imam buat kita boleh tinggal, imam tinggal kita mesti tinggal. Ayat awal. Okey. Sujud sahwi, imam buat kita mesti buat, imam tinggal kita boleh buat, syarat selepas imam beri salam. Okey. Apa lagi? Satu lagi. Doa kunut, imam buat kita boleh tinggal, imam tinggal kita boleh buat. Okey, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni sikit-sikitlah kita kongsi jadi bekalan untuk mudah kalau kita menghadapi suasana dalam berjamaah. Mungkin kita jumpa suasana tu nanti untuk memudahkan kita nak selesaikan masalah dalam sembahyang kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai satu bekalan kita semua sekali lah. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis yang diredai oleh Allah Taala. Insya-Allah tuan-tuan, belum kita diri Allah kurniakan kita 4. Apa dia? Nazalat alaihimus sakinah. Allah kurniakan tuan-tuan puan-puan bukan dekat dunia lagi sakinah, ketenangan. Nanti di perjalanan menuju mahsyar pun tenang. Yang kedua, khaffat alaihimul malaikah. Kita dikelilingi oleh para malaikah untuk doakan supaya kita diampuni dan dikasihi. Yang ketiga, wa ghasiyat humur rahmah. Allah kurniakan maghfirah, pengampunan, kasih sayang umum semua sekali. Ghasiyat humur rahmah. Yang keempat, kita pernah jumpa hadis ini, wa zakarallahu fiman indahu. Allah sebut nama tuan-tuan puan-puan di kalangan malaikah yang dekat dengan dia. Kerana apa? Duduk majlis ilmu walau seketika. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima saya tuan-tuan dan puan-puan. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allahul aman al aman al aman ya arhamu min kulli rahim ya a'lamu min kulli alim ya ahkamu min kulli hakim ya akramu min kulli karim
يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته